Boleh pakai yang biru tu lah. Kalau yang kecil tak kecil dia tak terbalik semalam. Tak ada yang seorang sakit. Kan? Sistem lain. Ketua Kementerian Alam Sekitar dan Air Basah, Ketua Pertanian Salinan di Malaysia, Ketua Jabatan Alam Sekitar, Jas Malaysia dan Jas Negeri, Pegawai Jabatan Agensi Kerajaan, Persekutuan dan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, datuk-datuk, puan-puan, perempuan, hadirin sekalian. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan syukuran kepada Allah SWT kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul di pekarangan JT Pertahan atau Dataran Tahan ini, Pahang, benar dengan dua majlis yang diadakan serentak, itu sambutan Hari Sungai Sedunia, peringkat daerah Jerantut dan pra-pelancaran sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2022. Izinkan saya terlebih dahulu untuk mengalu-alukan tetamu kehormat kita, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, atas kesediaan Yang Berhormat Datuk Seri berhadir dan seterusnya merasmikan sambutan Hari Sungai Sedunia peringkat daerah Jerantut dan pra-pelancaran sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2022 pada pagi yang bahagia ini. Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan, perempuan, hadirin sekalian, seperti yang kita sedia maklum, Hari Sungai Sedunia peringkat kebangsaan tahun 2022 telah disambut baru-baru ini dengan tema Alur Air dalam Komuniti di Negeri Kedah. Objektif sambutan Hari Sungai Sedunia adalah untuk memupuk kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sumber air dan merangkumi jaminan bekalan air dan sekuriti air serta kebersihan sungai demi kelestarian alam kita untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kita amat besar hati dan terima kasih kepada JPS daerah Jerantut kerana turut sama menyokong dan mengadakan sambutan Hari Sungai dekat daerah Jerantut pada pagi ini. Cabas dan terima kasih kepada pejabat ADUN daerah Jerantut, pegawai Kementerian Alam Sekitar dan Air, JPS, Jabatan Alam Sekitar, Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri, badan-badan bukan kerajaan, NGO, para pemimpin masyarakat tempatan serta semua pihak yang terlibat dan menjayakan majlis pada pagi ini. Datuk Seri, Datuk-datuk, tuan-tuan, perempuan sekalian, luasnya keseluruhan daerah Jerantut ialah 7,563 kilometer persegi. Ada 7,563 kilometer persegi dan merupakan daerah yang terbesar dalam negeri Pahang. Terdapat dua batang sungai yang menjadi nadi utama aliran di Bandar Jerantut, iaitu Sungai Nahar sepanjang 3 km yang mengalir ke Sungai Betong sepanjang 15 km sebelum mengalir ke Sungai Pahang. Sungai Betong adalah sungai utama mengalir melintasi Bandar Jerantut dan merupakan sub ataupun anak sungai pada lembangan Sungai Pahang. Selain itu, Sungai Tembeling, Sungai Tahan, berhampiran yang kita pada pagi ini amat penting pada penduduk sekitar Pulau Tahan. Selain sumber air, sungai-sungai ini telah meningkatkan sosioekonomi penduduk tempatan dengan pelbagai aktiviti pelancongan, peternakan ikan air tawar, memancing, rekreasi dan pelbagai aktiviti lain. Begitu juga jelas di sini dapat kita lihat dan sedar betapa interaksi dan bergantungan kita sebagai insan dengan sungai dan alam semula jadi begitu signifikan. Lembangan Sungai Pahang menerima hujan tinggi terutama dia pada musim September hingga Disember, musim timur laut. Keadaan ini juga menerima sedikit limpahan hujan barat dari musim barat daya
dan tempoh Mei hingga September yang menyebabkan kerap berlakunya kejadian banjir di daerah Jerantut. Menjenari akan situasi ini, KASA melalui JPS telah membutuhkan 1.8 bilion kepada negeri Pahang untuk tujuan pelaksanaan projek tempatan banjir di bawah peruntukan khas of budget mulai 2023 hingga 2030. Manakala 52.3 juta diperuntukkan untuk pembinaan 6 infrastruktur sabur di negeri Pahang, termasuk di kawasan Janda Baik, Terminal Highland, Bentong dan sebagainya. Selain itu, terdapat 12 projek dengan kos 2.2 bilion telah diperuntukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 di negeri Pahang. Projek ini terdiri daripada tempatan banjir, pemeliharaan muara sungai, pembangunan lembangan sungai bersepadu, kawalan hakisan pantai dan cadangan bandar. Manakala di daerah Jerantut sahaja, saya dimaklumkan 14 perolehan kerja dilaksanakan sebagai usaha mengurangkan kesan banjir yang melibatkan 6 lokasi titik panas banjir dengan jumlah kos 2.35 juta. 8 perolehan kerja telah disiapkan dan struktur kerja seperti pembersihan dan pengerukan sungai, penstabilan tebing, mempukuh ban sedia ada. Kerja-kerja ini dilaksanakan di Kampung Sepadan, Kampung Batu Balai, Kampung Bukit Nikmat, Pelda Jengkelapan, Taman Ria, Kampung Perian, Pelda Padang Pior, Kampung Som, Kampung Sokti dan Pelda Kota Gelanggi 3. Dalam menghadapi fasa perayaan monsun ini pula, kita dalam persiapan banjir, kita telah memohon sebanyak 2.81 juta untuk daerah Jerantut. Melibatkan 18 projek untuk menangani masalah di 18 titik panas banjir di dalam daerah ini. InsyaAllah dengan izin yang berhormat Datuk Seri, jika kebolehan pola ini dapat dilaksanakan menjelang monsun timur laut ini. Dan dalam fasa MTL dan monsun timur laut, JPS telah siap siaga dalam persediaan menghadapi bencana banjir, iaitu sebanyak 217 buah stesen telemetri aras air, sungai dan hujan serta 40 siren amaran banjir telah dipasang di seluruh negeri Pahang. Manakala sebanyak 4 model ramalan banjir yang kita boleh ramalkan 2 minggu atau 7 hari sebelum kejadian dan 2 hari sebelum diberi amaran telah disiapkan di negeri Pahang. Sebanyak 4 lembangan sungai. Model-model tersebut adalah Sungai Pahang, Sungai Kuantan, Sungai Rompen dan Sungai Endau. Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan kasih mati sekalian, kepada ulang tahun ke-90 perkhidmatan JPS, ulang tahun penubuhan JPS yang ke-90 tahun pada tahun ini, kami sentiasa komited melaksanakan kerja-kerja mitigasi, jaga pendek dan jaga panjang dalam pengurusan banjir secara holistik dan bersepadu. JPS sentiasa berusaha menguruskan sumber air dengan mengedepankan pendekatan struktur dan bukan struktur selaras dengan usaha memtransformasi sektor air negara demi kesejahteraan sejagat. Sebagai penutup, saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan sambutan Hari Sungai Sedunia peringkat daerah Jerantut dan para pelancaran sambutan Hari Alam Sekitar Negara tahun 2022 pada hari ini. Semoga sambutan ini dapat membuka mata semua mengenai kepentingan memelihara dan memelihara sungai serta sumber air serta peranan masing-masing agar kelestarian alam dapat dipelihara untuk diwariskan kepada generasi akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Dato' di atas ucapan aluan itu tadi. Pergi ke kota membeli selasih, sayang sitara buat hawa. Berilah kata si bulan kasih, sulamkan mesra satukan jiwa. Bagi meneruskan acara majlis dengan penuh takzimnya, menyebut Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan sehormatnya
dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pengacara majlis yang berusaha, Dr. Cintu, Timbalan Ketua Usaha Sektor Air dan Pembentungan Kementerian Alam Sekitar dan Air, Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zakwan bin Ahmad Badardin, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Tahan, Yang Berhormat Haji Zuridan bin Muhammad Daud, Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Damak, Yang berbahagia Datuk Insinyur Dr. Muhammad Nasir bin Mat Noh, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Sarian Malaysia, Yang Berusaha Encik Abdul Latif Wan Jaafar, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, Yang Berusaha Sini Roslina binti Yusuf, Pengarah Jabatan Pengairan dan Sarian Negeri Pahang, Yang saya hormati Pegawai Kanan Kementerian Alam Sekitar dan Air, Kanan daripada Jabatan Pengairan Sarian Malaysia serta Negeri Pahang, kanan JSIC Persekutuan dan Negeri, daripada pejabat daerah, daripada rela, daripada bomba, daripada anggota keselamatan pihak polis, tak lupa pada penghulu, ketua-ketua kampung, penduduk setempat yang dapat bersama sejak pagi tadi dalam program kita yang sangat meriah pada pagi ini, sempena perasmian sambutan Hari Sungai Sedunia peringkat daerah Jerantut pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sungai adalah merupakan salah satu rahmat Allah yang sangat besar kepada kita. Yang menariknya, setiap kali Allah Ta'ala menyebut syurga akan pasti disebut sungai, menggambarkan sungai ini salah satu nikmat besar kurniaan Allah kepada kita. Kita boleh bayangkan kalau dunia tidak ada sungai. Tidak semua negara ada sungai. Dan kita harus bersyukur Malaysia mempunyai lembangan sungai yang cukup banyak. Dan dia merupakan salah satu di antara elemen yang penting ciptaan Allah, anugerah Allah kepada kita. Surah yang biasa kita baca ialah surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in." Maksudnya, apa pendapat kamu wahai manusia, kalau sekiranya tiba-tiba sungai itu menjadi kering, airnya serap ke muka bumi, siapakah yang boleh mendatangkan air selain daripada Allah? Ayat ini memperingatkan kita tentang pentingnya kita berfikir bahawa anugerah sungai, satu anugerah yang sangat besar kepada kita semua, dan dia menjadi nadi bagi kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dan dijadikan daripada air itu semua elemen kehidupan. Bila saya diamanahkan berada memikul tanggungjawab sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air, usaha yang pertama yang kita lakukan ialah untuk mengembeling dua sektor utama. Asalnya sektor alam sekitar tidak bersama dengan sektor air. Tetapi kita bicarakan soal kelestarian. Kelestarian alam sekitar tak mungkin boleh kita capai tanpa kombinasi dengan sektor air. Kerana airlah elemen yang menghidupkan alam sekitar. Maka kerana itu, Perdana Menteri Yang Berhormat Perdana Menteri bersetuju supaya sektor air diletakkan bersama dengan sektor alam sekitar di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air.
Alhamdulillah, dengan gabungan dua elemen ini, sektor alam sekitar dan sektor air, kita dapati bagaimana peranan agensi-agensi di bawah alam sekitar dan air semakin hari semakin besar. Jabatan Pengairan dan Saliran tahun ini menyambut 90 tahun. Antara agensi teknikal antara yang tertua selain pada JKR ialah Jabatan Pengairan dan Saliran dan punya pekerja ataupun staf lebih pada 3,000 orang seluruh negara. Saya fikir bahawa ini merupakan salah satu sektor yang kemudiannya mula mengambil tanggungjawab kepada beberapa sektor-sektor lain yang semakin hari semakin membesar peranan Jabatan Pengairan dan Saliran. Daripada saliran membekalkan kepada pertanian, hari ini JPS mula mengambil tanggungjawab untuk menyelenggarakan sistem sungai, masalah banjir pantai, hakisan pantai, dan termasuk juga elemen-elemen yang menggabungkan semua sektor air. Di bawahnya tentulah kita ada bahagian bekal air. Terima kasih hari ini kita ada pegawai daripada PAIP, Syarikat Air Negeri Pahang yang turut sama. Dan di samping itu kita juga melihat tentang semakin hari semakin besar peranan kita, khususnya bila berlaku isu perubahan iklim yang menyaksikan fenomena hujan kita sudah tidak lagi dalam suasana atau pattern yang sama. Setahun ini kita menyaksikan hujan sepanjang tahun. Dan kawasan-kawasan yang sebelum ini tidak terkena banjir, maka hari ini dia termasuk kawasan yang juga dipantau oleh pihak Jabatan Pengairan dan Saliran. Negara dikejutkan dengan tragedi banjir besar tahun lepas, dan termasuklah juga banjir kepala air yang berlaku di Yan, di Janda Baik, dan baru-baru ini di Baling. Dalam perbincangan perbualan saya dengan penduduk kampung di sini, mereka juga menyatakan bahawa Sungai Tahan seringkali juga berlaku banjir kepala air. Untuk makluman, Ketua Pengarah tadi telah bermaklum bahawa negeri Pahang juga mendapat peruntukan yang agak besar bagi kita membina sistem sabu dam ataupun struktur sabu. Satu teknologi yang kita perkenalkan pada tahun ini bermula di Yan, Kedah, dan insyaAllah Pahang juga tidak ketinggalan. Kita akan menyediakan peruntukan bagi membina sistem struktur sabu supaya dia boleh mengurangkan impak bila berlaku banjir kepala air. Teknologi daripada Jepun dan banyak negara telah laksana, dan kita juga mengambil kaedah yang sama insyaAllah. Kata sekalian, Sungai Tembeling dengan Sungai Tahan adalah simbolik yang besar. Biasanya Negeri Pahang ni dia menjadi ukuran banjir ni ialah daripada kawasan sini. Di mana kalau sekiranya Sungai Tembeling air naik atas Sungai Tahan, maka orang di Temeloh boleh bersiap sedia. Kemudian orang di Maran mula bersiap sedia dan akan berakhir di Pekan. Begitulah setiap tahun. Tapi tanpa kita sedari 2 tahun kebelakangan ini, Pekan sudah tidak lagi berlaku banjir sebagaimana biasa. Saya nak rakamkan ucapan tahniah kepada JPS Pahang. Untuk makluman tuan-tuan, kita telah membina satu struktur di Kuala Pahang, di Muara Kuala Pahang. Dan ternyata walaupun fasa 3 dalam pembinaan sekarang, tetapi ternyata dengan 2 fasa yang kita buat, kita telah mengurangkan impak banjir di kawasan Pekan khususnya. Manakala perancangan-perancangan berterusan dia akan jalankan pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang. Untuk makluman tuan-tuan semua, sambutan Hari Alam Sekitar, Hari Air Sedunia adalah merupakan suatu inisiatif bagi menimbulkan kesedaran supaya semua pihak menjaga kelestarian sungai kita. Sungai nadi hidup. Satu masa dulu dia menjadi jalan penghubung.
tetapi dia merupakan nadi kehidupan. Sebarang elemen pencemaran pada sungai kita, impaknya kepada kita juga. Ya, kerana di bawah kita mungkin ada loji-loji air sepanjang-panjang Sungai Pahang ini. Ada beratus loji-loji air kita yang kita bina, yang memerlukan pemantauan kepada kebersihan sungai-sungai kita. 2 hari lepas, viral dalam media sosial bagaimana sebuah lori berhenti atas jambatan kemudian membuang satu jumlah besar sampah, ya, dibuang dalam sungai, viral. Saya terus minta supaya agensi kita bertindak, walaupun kita tak tahu apa sampah dibuang, tapi kita sangat sensitif bila sungai kita mula dicemar. Ya, Alhamdulillah Jabatan Alam Sekitar terus bertindak. Ini berlaku di Johor, di Pontian. Dan saya nak hampa berita gembira, Jabatan Alam Sekitar telah berjaya menahan lori tersebut dan membuat pendakwaan kepada mereka yang mencemarkan sungai kita. Ya. Tanpa kerjasama daripada pelbagai pihak, tidak mungkin kita boleh berjaya. Ya. Sebab itu bagi saya nak ucap tahniah yang sangat yang tidak terhingga kepada yang mereka yang merakam gambar pencemaran tersebut. Ya, ini masyarakat setempat, tahniah dan terima kasih semua. Kita nak semua pihak kita menjadi mata telinga bagi pihak kementerian. Ya, bahkan Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui Jabatan Alam Sekitar, kita memperuntukkan hadiah kepada siapa yang buat pelaporan berlakunya pencemaran sungai, alur air kita. Mana-mana agensi yang dapat merakam, kemudian kita akan susul dengan tindakan. Sekiranya sabit kesalahan, mereka ni dapat anugerah hadiah sebanyak RM5,000 tiap laporan yang mereka beri. Ya. Tapi jangan rakam, kita akan follow up sampai betul-betul. Ya. Nanti dia pakat dengan kawan, dia bagi dua, kacau juga. Ya. Ya. Jadi oleh kerana itu saya tengok ini di antara usaha-usaha yang kita buat. Negeri Pahang tahun ini juga kita mengadakan sambutan Hari Alam Sekitar negara. InsyaAllah akan diadakan bertempat di bandar di Kuantan. Dia akan dirasmikan insyaAllah oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan ini merupakan satu penghormatan kepada Kementerian Alam Sekitar Air, khususnya Jabatan Alam Sekitar, insyaAllah. Untuk makluman semua, sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2022 nanti, pelbagai aktiviti juga akan kita adakan, termasuklah pengumpulan buangan elektrik dan elektronik atau e-waste, yang kita nak jadikan himpunan ini sebagai collection kita yang terbesar. Mana contohnya handphone, komputer, alat elektrik yang tak dipakai itu, kita nak pungut sebanyak mungkin dan kita harapkan dia mampu mencipta sejarah rekod yang paling besar di Negeri Pahang. Sebab kita tahu di rumah kita banyak bahan-bahan elektrik ni yang terbiar, yang tak digunakan. Pelupusannya mesti ikut prosedur sebab dia ada kesan secara langsung kepada alam sekitar. Maka kerana itu kita nak collect semua sampah-sampah dan bahan-bahan elektrik yang tak dipakai ini, termasuk jugalah gambaran ataupun tandingan warna, mereka cipta dan sebagainya, sempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2022 nanti. Tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian, monsun Timur Laut melanda negara biasanya pada bulan November hingga Mac setiap tahun. Dan kebiasaannya dia akan diikuti dengan tragedi banjir di negara kita. Secara keseluruhan, negara kita sebenarnya banyak bencana alam yang Allah Ta'ala sisihkan daripada negara kita. Negara kita tidak berlaku gempa bumi, kecuali sikit-sikit mutakhir ini. Tidak ada gunung berapi, tidak ada ribut yang besar, kecuali tragedi banjir. Oleh kerana itu, isu perubahan iklim menyebabkan kita lihat taburan hujan intensitinya diturun dalam tempoh yang singkat tapi sangat lebat. Dan ini memungkinkan berlakunya banjir kilat, kepala air dan sebagainya. Sebab itu pelbagai pihak perlu melakukan semak kepada apa yang telah kita laksanakan supaya ia benar-benar dapat membuat persiagaan kita sebelum
berlakunya monsun timur laut. Saya telah turun ke beberapa buah negeri di Terengganu dan malam di Kuala Lumpur untuk melihat tentang siap-siaga kita, Jabatan Pengairan dan Saliran, sistem pam kita, pintu air dan semua pengelahdapan di peringkat agensi dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin. JPS juga melaksanakan kerja-kerja mitigasi jangka pendek dan jangka panjang dalam pengurusan banjir secara holistik dan mengambil pendekatan struktur dan bukan struktur. Ya. Berdasarkan laporan, sebanyak 763 titik panas kawasan banjir, hotspot banjir, dikenal pasti di Pahang. Dan 211 lokasi daripadanya berada di Jerantut. 211 lokasi hotspot banjir ialah di Jerantut daripada 763 hotspot banjir di Negeri Pahang. Persiapan sedang dan dilakukan oleh JPS antaranya menaik taraf ban dan tembok penahan banjir, penyelenggaraan kolam takungan banjir, pintu kawalan air, pam yang statik yang tetap dan pam yang bergerak, kamera pemantauan dan siren ramalan dan amaran banjir. Sementara itu, Yang Berhormat Menteri juga telah mengumumkan peruntukan yang agak besar, off budget yang terbesar dalam sejarah sebanyak 15 bilion kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air. Bila Menteri mengumumkan bahawa dia nak tengok negara kita cuba atasi secara holistik isu banjir, dan Menteri mengusulkan 15 bilion. Ini tak masuk dalam RP, Rancangan Malaysia ke-12 sebagainya, itu peruntukan lain. 15 bilion ini diperuntukkan segera untuk kita mengurangkan dan mengurangkan risiko banjir dan lagi melaksanakan projek untuk tahun 2023 hingga tahun 2030. Sebanyak 1.8 bilion daripada peruntukan itu diperuntukkan untuk Pahang. 1.8 bilion ringgit untuk negeri Pahang bagi mengurangkan jumlah dan kesan kepada penduduk, kepada masyarakat tempat dan sebagainya. Selain itu, Pahang juga menerima sejumlah 2.2 bilion dalam peruntukan Rancangan Malaysia ke-12. Ke-12, 2.2 bilion kita peruntukkan untuk Pahang bagi pelaksanaan 13 projek penting yang merangkumi projek tebatan banjir, pemeliharaan muara sungai, pembangunan lembangan sungai bersepadu, kawalan hakisan pantai dan penyelenggaraan saliran bandar. Di Jerantut khususnya, peruntukan sebanyak 2.9 juta yang melibatkan 20 sebut harga dilaksanakan pada tahun ini. Saya sangat berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berdoa pada Allah, kita berusaha meningkatkan usaha kita, tapi kita akui bahawa bumi ini ada Tuhan punya, Allah. Dan kita hanya boleh mengurangkan risiko dengan jangkaan-jangkaan yang diunjurkan oleh pelbagai agensi di bawah kementerian. Tetapi berapa banyak dan bila di mana hujan nak turun, dia merupakan 5 rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak kiamat, bila kita nak mati, apa yang berlaku lepas kita lepas ini, nasib anak dalam kandungan, dan di mana hujan nak turun. Al-Quran menyebut di mana hujan nak turun ni sebahagian rahsia Allah. Kita boleh menjangka, Jabatan Meteorologi boleh buat ramalan dengan alat-alat dan sebagainya, tetapi confirm tak boleh confirm. Tidak ada negara di dunia boleh pasti, termasuk negara maju. Menunjukkan bahawa dia bergantung pada tekanan udara, bergantung pada kelajuan angin, bergantung kepada banyak mana awan dikumpul, dan tergantung kepada faktor-faktor luar daripada kawalan manusia. Contohnya, berlaku banjir pada tahun lepas pada Januari di Selangor. Dia hanya melibatkan, asasnya kita dapat panduan daripada jabatan, daripada Hawaii, pusat dipanggil ribut taufan dunia. Di mana taufan itu sepatutnya memang tidak membadam Malaysia pun. Dia turun kemudian naik ke utara semula. Tetapi sebahagian dia, ekornya terpisah daripada induk. Kemudian melepasi bandar dewasa, bertembur dengan angin di Sumatera dan berlaku tekanan udara yang rendah pada waktu itu dan menghasilkan hujan yang sangat luar biasa. Sebab itu, samping kita berusaha,
hubungan kita dengan Allah. Munajat, doa, mohon Allah Ta'ala selamatkan negara kita. Ada satu tulisan yang agak menarik. Dia kata boleh jadi juga kerana tradisi masyarakat kita pada setiap malam Jumaat, hampir semua masjid negara kita baca Yasin berpuluh-puluh tahun. Mungkin beratus tahun. Ya, kalau kita tengok peta bencana, negara kita seolahnya Allah Ta'ala sisihkan, selamatkan. Banding dengan jiran negara-jiran kita Indonesia, dengan gempa buminya, dengan gunung berapinya, ya, termasuk negara-negara rantau yang lain, Jepun dan sebagainya. Kalau kita lihat negara kita ni, Allah Ta'ala banyak elakkan musibah-musibah. Sampai kita berusaha dan kita mohon menajak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makluman tuan-tuan sekalian, kejadian banjir luar biasa dikenali sebagai banjir point ataupun banjir kepala air, meragut apa nyawa di Kedah dan Pahang. Oleh itu sebanyak 560 juta diperuntukkan bagi membina struktur sabur seluruh negara, dan di Pahang kita bina 6 struktur sabur akan dibina di lokasi-lokasi yang telah kita kenal pasti oleh Jabatan Pengairan Saliran dengan anggaran kos keseluruhan mencah 52 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada itu, Kementerian juga memperkenalkan inisiatif Denai Sungai Kebangsaan DSK. Denai Sungai Kebangsaan, inisiatif ini merupakan pembinaan denai sepanjang jajaran sungai, kolam dan badan air, dan kita meletakkan sasaran mensasarkan pembinaan 10,000 km denai menjelang tahun 2030. Sehingga kini, kita telah membina sebanyak 295 denai yang meliputi 671 km telah didaftarkan menerusi program, dan di Pahang, banyak 17 km denai sungai telah pun dibina, manakala di arah Jerantuk khususnya terdapat satu denai sungai sedang dalam pembinaan iaitu denai Sungai Damak di Hulu Ceka sepanjang 850 meter. Ya, tuan-tuan tahu kawasan ini kawasan rekreasi, kawasan yang juga menjadi tarikan pelancong, dan kawasan yang kita nak protect supaya dia dapat kita hindarkan elemen-elemen yang mencemarkan sungai tersebut. Hasrat kementerian agar semua pihak terlibat dalam mengurus tumbuhan dan bekalan air secara kolektif, sama ada dengan penganjuran aktiviti kesedaran, gotong royong. Pagi tadi kita buat kudah. Kudahnya orang jangan tak rasa pelik sikit apa benda kudah. Kudah ni kutip sampah sambil riadah. Ringkasnya kudah. Ya. Dan di samping itu kita juga bersama dengan pelbagai kementerian tanam pokok dan banyakkan kawasan-kawasan hijau dalam negara kita, selaras dengan hasrat komitmen Malaysia kepada antarabangsa untuk kita mencapai sasaran sifar bersih kita tahun 2050. Bagi menyahut seruan ini, Jabatan Alam Sekitar telah menyalurkan dana bagi kita gerakkan rakan alam sekitar. Ini satu lagi agensi, satu lagi usaha kita. Banyak 1,000 kepada 13 buah sekolah terpilih dari Jerantuk. Sumbangan ini boleh dimanfaatkan untuk menjalankan aktiviti melalui kelab alam sekitar seperti mana yang terkandung dalam modul kelab alam sekitar sekolah. Kita perlu bina kesedaran daripada bawah. Ya, kita tak boleh selesai dengan hanya undang-undang dan kuasa peraturan. Tanpa kesedaran, tidak mungkin negara kita boleh kita lahirkan generasi yang cintakan kebersihan. Sekali-sekala, bila viral gambar pelancong mari negara kita, mereka kutip sampah, kita sebagai rakyat Malaysia, kita rasa sangat malu, rasa aib kita. Orang luar datang melancong, mereka mari kutip sampah di kawasan kita. Ya, dan kita harapkan ini dapat kita bimbing bersama. Sehubungan dengan itu, insyaAllah pada kita menyumbangkan sebanyak RM1,000 kepada 13 buah sekolah daerah Jerantuk bagi menggerakkan rakan alam sekitar melalui Jabatan Alam Sekitar. Terima kasih. Saya juga mengharapkan bahawa kurikulum kelab alam sekitar ni dapat kita aktifkan supaya menanam sikap lestari cinta pada alam sekitar di kalangan anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita turut sama menjayakan usaha ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati sekalian, KASA juga dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia telah mewujudkan tabung wakaf air sejak tahun 2020. Tujuan wakaf air ini diperkenalkan untuk membiayai projek-projek infrastruktur dan perkhidmatan air berskala kecil di kawasan pendalaman dan luar bandar daripada capaian rangkaian paip air terawat. KASA mahu seluruh rakyat mendapat akses kepada bekalan air bersih yang berkualiti. Tapi kita tahu bahawa tidak semua tempat kita boleh bekalkan air bersih. Kawasan pedalaman, kawasan masyarakat orang asal, kita tahu kos untuk menyambung paip utama terlalu besar dan tak padan dengan jumlah penduduk.
Kadang-kadang 20 buah rumah, 30 buah rumah, tapi kosnya berpuluh juta. Apa yang kita boleh bantu ialah kita tunjukkan dana melalui Yayasan Wakaf Malaysia, di mana kita memperuntukkan sebanyak lebih kurang 50,000 bagi satu projek. Untuk makluman tuan-tuan semua, sejak dilancarkan hingga kini sebanyak 4.3 juta wakaf telah berjaya dikumpulkan. Alhamdulillah, 4.3 juta sumbangan orang ramai, sumbangan rakyat Malaysia. Ya. Melalui dana wakaf tersebut, KASA telah meluluskan 52 projek bernilai 2.3 juta, termasuk 6 projek di Jalan Tut dan 1 projek di Lipis yang berjumlah 354,000. InsyaAllah 2 lagi projek di Jalan Tut, 1 di Lipis dan 1 lagi projek di Kuala Lumpur sedang disiapkan. InsyaAllah hampir 4,000 orang penduduk akan menerima manfaat daripada projek wakaf air ini. Dan kita juga menggalakkan supaya tuan-tuan yang hadir, biarlah ada saham walaupun sikit. Ya. Kita beri sumbangan mungkin RM10, mungkin RM20. Tapi tuan-tuan bayangkan pahalanya sebanyak mana setiap titik air yang mengalir diguna oleh orang ramai. Ya. Besar. Bila sebut dulu disebut wakaf, orang nak wakaf masjid, wakaf tapak masjid, wakaf untuk sekolah. Ya. Tapi kalau tengok dalam sejarah, Sayyidina Osman bin Affan pelopor wakaf air. Sayyidina Osman ni waktu sampai di Madinah, sumber air dikuasai oleh Yahudi, ada satu telaga. Ya. Satu telaga milik Yahudi. Sayyidina Osman nak pergi beli, Yahudi tak nak jual. Akhir Sayyidina Osman pujuk Yahudi tu supaya dijual. Ya, dengan tawaran harga yang sangat mahal. Akhirnya Yahudi setuju jual separuh telaga. Ya, separuh telaga dijual pada Sayyidina Osman, separuh lagi Yahudi itu miliki. Ya. Yahudi menjual air itu dengan harga yang mahal, orang miskin tak mampu nak beli. Tapi Yahudi ni yakin kalau Sayyidina Umar beli dengan harga mahal, separuh telaga, dia tak mungkin boleh jual lebih murah daripada yang jual oleh Yahudi. Akhirnya Sayyidina Osman membayar, buat perjanjian, lalu Sayyidina Osman istihar. Tuan-tuan, telaga ini separuh milik saya. Hari Isnin, hari Rabu, Khamis, hari Rabu, hari Jumaat, dan hari Sabtu milik saya. Hari lain milik Yahudi. Dia bergilih hari. Ya, bergilih hari. Isnin Sayyidina Osman punya, Selasa Yahudi punya. Rabu Sayyidina Osman punya. Khamis hari Khamis milik Yahudi. Begitulah bergilih-gilih. Ya. Lalu Sayyidina Osman istihar. Hari yang saya miliki, saya beri percuma pada tuan-tuan sekalian. Ambillah. Ya. Dan ambil terus untuk 2 hari. Supaya tuan-tuan tak payah beli daripada Yahudi itu. Ya. Apa yang menariknya, akhirnya Yahudi pada hari dia miliki telaga tersebut tidak ada orang mari membeli. Melainkan penyokong-penyokong setia dia. Ya. Berikutnya, akhirnya semua telaga tu dijual kepada Sayyidina Osman bin Affan. Ya. Sayyidina Osman bin Affan beli semua telaga. Dan dia telah mewakafkan telaga tersebut. Walaupun tidak diminta bayaran, tetapi orang ramai yang mengambil air terus letak sedekah dalam satu tabung. Ya, sedekah dalam tabung tersebut. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, tabung tu sekarang masih ada sampai hari ini dan duitnya masih disimpan dalam bank, diurus untuk manfaat umat Islam seluruh Madinah sampai ke hari ini. Ya, begitulah besarnya. Dan kita pun tak tahu, sumbangan kita 100, 200, RM10, RM20, kita buat projek wakaf air. Berapa lama? Kadang-kadang 70 tahun, 80 tahun. Kita dah mati masuk kubur dah. Setiap titik orang guna air itu, orang mandi, orang minum, basuh pakaian, apa pun, hatta binatang minum pun, kita mendapat saham tersebut. Itulah yang kita hasratkan supaya kita sama-sama turut menyumbang kepada dana wakaf air. Tuan-tuan sekalian, besarlah harapan saya agar lebih ramai daripada masyarakat, korporat turut sama berusaha. Kita bukan saja menyumbang, bahkan kita sama-sama bantu pihak-pihak yang menjayakan usaha kita melestarikan alam kita. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan syabas dan terima kasih kepada semua pihak, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Alam Sekitar, pejabat daerah Jerantuk khususnya, satu bukan khas untuk daerah Jerantuk, dan semua agensi daerah Jerantuk yang telah membentuk Hulumus. Dan insyaAllah mudah-mudahan usaha kita nak timbul kesedaran yang tinggi
Jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan sambutan Hari Sungai Sedunia, Peringkat Daerah Jerantut dan pra pelancaran sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2022 pada pagi ini dengan doa dan harapan siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan dan dimohon Yang Berhormat Menteri untuk terus kekal di atas pentas. Dan dijemput Yang Berbahagia Timbalan Ketua Setiausaha Air dan Perhutanan KASA, Yang Berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, dan Yang Berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar untuk bersama-sama Yang Berhormat Menteri bagi acara berikutnya. Dalam hadirin sekalian, berikutnya adalah sesi perasmian Majlis Sambutan Hari Sungai Sedunia Peringkat Daerah Jerantut dan pra pelancaran sambutan Hari Alam Sekitar Negara bagi tahun 2022. Untuk itu dipersilakan Yang Berhormat Menteri untuk memukul gong sebanyak 3 kali sebagai tanda perasmian yang akan diikuti dengan penyempurnaan gimik pelancaran secara serentak oleh Yang Berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia serta Yang Berbahagia Ketua Pengarah JAS. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri untuk memukul gong sebanyak 3 kali. Ayo berikan tepukan yang gembira untuk gimik perasmian kita itu tadi. Baiklah, terima kasih diucapkan dan dimohon Yang Berhormat Menteri dan Yang Berbahagia Timbalan Ketua Setiausaha KASA untuk terus kekal di atas pentas dan dijemput Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tahan untuk ke pentas bagi acara berikutnya. Baiklah, hadirin sekalian, majlis pada hari ini menjadi lebih meriah kerana acara majlis berikutnya adalah sesi cabutan bertuah yang disumbangkan oleh jabatan dan agensi di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA. Untuk itu dipersilakan Dikti Berhormat yang berada di pentas untuk membuat 4 cabutan bagi setiap div dengan jumlah keseluruhan 12 hadiah untuk dibawa pulang oleh mereka yang bertuah pada hari ini. Empat cabutan bertuah bagi setiap div. Silakan Yang Berhormat Menteri. 4 cabutan kita akan saksikan 12 individu bertuah. Siapakah yang datang ke program pada hari ini dan membawa pulang hadiah istimewa 12 cabutan bertuah grand prize. Belah 12 cabutan telah dilakukan. Jadi dijemput nama yang dipanggil untuk naik ke atas pentas dan hanya 3 kali sahaja nama disebut. Jika tiada individu yang naik, kita akan cabut semula. Dah bersedia ke? Tak kuat, dah bersedia ke? 12 nama ya. Kita mulakan dengan nama yang pertama, bakal membawa pulang kipas. Dijemput Nur Amira Nuha daripada Kuala Tahan. Nur Amina atau Nur Amira Nuha daripada Kuala Tahan. Ada ke? Silakan adik Nur Amina Nuha. Dijemput adik ke atas pentas. Berbaki 11 lagi hadiah cabutan bertuah.
Nama kedua bakal membawa pulang kipas juga. Dijemput Syahir Zafran daripada Sekolah Kebangsaan Jerantet. Tahniah adik. Berikutnya, kalau tadi membawa pulang kipas, kali ini kipas lagi tinggi daripada yang tadi. Dijemput Muhammad Osman daripada JPS Jerantet. Tahniah diucapkan. Dijemput naik ke pentas untuk membawa kipas yang lebih tinggi daripada tadi. Orang kuat JPS Okey, seterusnya masih lagi kipas naik ke atas pentas. Dijemput Fakhrul Wadi daripada Kuala Tahan. Fakhrul Wadi, ada ke? Okey adik, tahniah adik. Dijemput naik ke atas pentas untuk mengambil hadiah cabutan bertuah iaitu kipas. Boleh hadirin sekalian, 8 lagi nama, 8 lagi individu bertuah dan 8 lagi hadiah yang lebih besar akan diberikan iaitu 8 unit mountain bike. Mana? Okey, untuk itu dijemput nama yang pertama membawa pulang SPG Machine X. Jemput Afzal bin Abdul Aziz daripada NGO. Tahniah tuan, boleh pulang berbasikal hari ini. Tahniah diucapkan dan nama seterusnya juga membawa pulang basikal SPG Machine X berwarna merah daripada Amanegara Zumi Hariman. Tahniah diucapkan, basikal berwarna merah dibawa pulang pada hari ini. 6 lagi individu bertuah, 6 lagi basikal semakin besar. Okey, untuk makluman semua, hari ini kita ada pemeriksaan kesihatan daripada Medicom Malaysia dan tahniah untuk individu berikutnya. Individu berikutnya daripada Medicom Malaysia iaitu Nur Zainah Paul. Tahniah dapat berbasikal untuk menjaga kesihatan Setelah berbakti pemeriksaan kesihatan daripada pagi tadi, bertuah membawa pulang basikal SPG juga, tapi lebih besar daripada yang tadi. Ada orang kampung Kuala Tahan tak? Kuat sikit je daripada Kuala Tahan sebab individu berikutnya daripada Kuala Tahan. Ada ke? Kalau tak ada saya skip. Ada ke? Okey, berikutnya daripada kampung Kuala Tahan bakal membawa pulang basikal SDG juga berwarna hitam kelabu Jemput Puan Nur Hazamira. Puan Nur Hazamira dijemput naik ke atas pentas. Dan untuk makluman hadirin sekalian, 8 unit basikal ini disumbangkan oleh Indah Water Konsortium. Ayo berikan tepukan yang gembira.
Baiklah, 4 basikal telah dikayuh, masih lagi tinggal 4. Siapakah yang bakal membawa pulang 4 lagi basikal? Dijemput juga daripada Kuala Tahan, Iyad Nazhan. Lihat sikit, Iyad Nazhan. Tahniah adik. Senyum ni. Okey, tahniah diucapkan. Baik, seterusnya ada tak daripada JPS Terantur kat sini? Suara sikit. Okey, individu berikutnya daripada JPS Terantur. Dipersilakan Hasnida Jaafar. Cabutan dilakukan secara telus. Tiada pemilihan, nama yang dicabut itulah yang disebut. Tahniah diucapkan bertugas pada hari ini dan membawa pulang hadiah. Baiklah, sekali lagi hadir daripada JPS Terantur tak? Kuat lagi. Baiklah, dijemput seterusnya Izita binti Mansur. Sekali lagi saya nyatakan tiada unsur penipuan secara telus. Nama yang dicabut saya baca di sini. Tahniah diucapkan. Baiklah, yang terakhir, basikal terakhir akan dimiliki daripada APM Pahang, Belanda, anak lelaki Bajak. Dipersilakan. Ada ke? Kita panggil 3 nama. Ada? Dipersilakan. Tahniah juga turut berbakti pada hari ini bertugas dan membawa pulang hadiah. Tahniah sekali lagi diucapkan. Baiklah, tahniah diucapkan pada semua yang bertuah pada hari ini dan sekali lagi tahniah pada sumbangan daripada jabatan dan agensi di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita maklum, program ini telah berlangsung sejak awal pagi tadi di mana pelbagai aktiviti diadakan. Antaranya adalah pertandingan mewarna melibatkan kanak-kanak prasekolah. Jadi adik-adik dah bersedia ke? Kerana seterusnya adalah sesi penyampaian hadiah mewarna. Ada sebanyak 15 hadiah yang telah disediakan untuk dibawa pulang. Dan adik-adik yang telah mewarna dengan bersemangat pada awal pagi tadi telah bersedia ke untuk bawa pulang hadiah? 15 hadiah dimulakan dengan sanggup hati. Dijemput yang pertama naik ke pentas adik, nama yang disebut dan seorang penjaga iaitu adik Alia Khaira binti Muhammad Rafi. Tepuk sikit. Jemput adik Alia Khaira bersama seorang penjaga. Dijemput naik ke pentas. Nama-nama yang disebut ni dijemput naik ke pentas bersama seorang penjaga bagi memudahkan urusan kita di atas pentas. Saya akan sebut nama berikutnya iaitu adik Sophia. Dijemput adik Sophia bersama seorang penjaga. Gambar sikit dek. Senyum. Okey, seterusnya jemput adik Sophia. Dan nama berikutnya Nur Shahana Hadirah binti Rosli. Jemput Nur Shahana Hadirah. Ada ke adik Nur Shahana Hadirah binti Rosli? Dan nama berikutnya adik Ista. Diminta bersedia adik Ista. Jadi dijemput adik Nur Shahana Hadirah binti Rosli. Tahniah diucapkan.
Okey, berikutnya adik Isa dan turut dijemput adik Adamia Aisyah 6 tahun. Adamia Aisyah. Di mana adik Adamia Aisyah? Seterusnya dijemput adik Isam. Adik Isam. Okey, Isyam, adik Isyam Dan diminta bersedia adik Sayyidah Zinirah dan adik Ahmad Amar. Dipersilakan adik Isyam. Adik Sayyidah Zinirah dan juga adik Ahmad Amar 4 tahun dan juga 5 tahun. Dipersilakan adik Sayyidah Zinirah 4 tahun. Sangat hebat berwarna Senyum sikit dek. Dan dijumpa adik Ahmad Amar. Adik Ahmad Amar. Dan diminta bersedia adik Muhammad Habib Al-Fatih dan Nur Amira Filzah binti Asmadi. Sekali lagi dijumpa adik Ahmad Amar. Ada ke? Ada, okey. Diminta bersedia adik Muhammad Habib Al-Fatih dan adik Nur Amira Filzah Okey, dijumpa dulu adik Ahmad Amar. Okey, tanya adik Ahmad Amar. Dan berikutnya adik Muhammad Habib Al-Fatih. Pandang kamera dek. Senyum sikit. Dan yang ditunggu-tunggu adik Nur Amira Filzah Adik Nur Amira Filzah. Dan seterusnya dijemput Siti Mariam Fatimi dan adik Nur Mia Sarah Warda Erina. Panjang sikit. Dua lagi pemenang sagu hati iaitu adik Siti Mariam Fatimi dan adik Nur Mia Sarah Warda Erina. Maafkan saya kalau ada silap sebutan Untuk adik Siti Mariam Fatmi wakilnya. Dan seterusnya adik Nur Mia Sarah Warda Irina. Pandang kamera, senyum. Baiklah, 12 sagu hati telah diberikan. Kini kita tinggal top 3, tempat ketiga, kedua dan pertama. Dah bersedia ke? Kuat sikit. Baiklah, tempat ketiga dijemput Nur Maizatul Elidia binti Muhammad Roslan. Betul ke? Nur Maizatul Elidia binti Muhammad Roslan. 6 tahun Tadi ada ucapkan beri tepukan sikit. Tempat ketiga kita boleh lihat lukisan yang telah diwarnakan oleh adik Nur Maizatul. Baiklah, tempat kedua. Kalau tadi kakaknya dah naik, dijemput Nur Maizatul Eli Safia Bibi Muhammad Roslan, 5 tahun adiknya. Adiknya pula naik ke atas pentas. Tahniah diucapkan. Kakak dan adik naik ke pentas sama-sama bawa baik baru. Dan tempat pertama
dijemput adik Nur Amira Elisha binti Asmadi. Baiklah, sekali lagi tahniah dan terima kasih diucapkan dan dimohon Bapak Menteri dan yang berbahagia Timbalan Ketua Yusuf Pasa untuk terus kekal di atas pentas. Dan dijemput yang berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar untuk ke pentas bagi acara berikutnya. Dipersilakan. Baiklah, hadirin sekalian, acara majlis akan diteruskan lagi dengan sesi penyampaian cek sumbangan program rakan alam sekitar bagi kluster sekolah yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri. Dan sesi penyampaian ini melibatkan 13 buah sekolah yang terpilih di daerah Jerantuk ini, di mana mereka akan membawa pulang note cek bernilai RM1,000. Untuk itu dijemput sekolah yang pertama, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantuk. Silakan Sekolah Menengah Kebangsaan Jerantuk ya. Sekolah pertama kita pada hari ini menjadi rakan alam sekitar bagi kluster sekolah. Baik, tadi diucapkan dan seterusnya dijemput Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Sarjana. Dan berikutnya dijemput Sekolah Menengah Kebangsaan Indrapura. Dan berikutnya Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tengku Afran Hajah Afsan Pahang. Dan seterusnya dijemput Sekolah Menengah Kebangsaan Temin. Dan berikutnya Sekolah Kebangsaan Temin. Dan dijemput Sekolah Kebangsaan Jerantuk. Dan senarai akan disambung dengan Sekolah Kebangsaan Jerantuk Jaya. Dan dipersilakan ke atas pentas Sekolah Kebangsaan Indrapura. Dan dipersilakan Sekolah Kebangsaan Bandar Jerantuk. Sekolah Kebangsaan Bandar Jerantuk, silakan. Dan dijemput Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Jerantuk. Dan dipersilakan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sungai Jan.
dan penutup senarai Sekolah Menengah Agama Al-Basariyah Kuala Tembeling. Dan seterusnya dijemput wakil daripada sekolah-sekolah yang terpilih bagi sesi bergambar bersama Yang Berhormat Menteri dan Deputi. Silakan ke depan sikit kita untuk sesi bergambar. Mungkin adik-adik daripada sekolah boleh belah depan. Adik-adik daripada sekolah tu di hadapan. Cantik sikit gambar tu. Silakan dek. Macam tu. Silakan belah sana pun. Peluang untuk kita bergambar dengan Yang Berhormat Menteri kita pada hari ini. Belah sini ada lagi kosong. Adik, minta adik ke depan ni. Okey, ready ya? Senyum. Okey, tunjuk good, tunjuk good. Macam tu. Alright. Okey, terima kasih diucapkan. Dan bagi acara berikutnya dijemput Yang Berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Salinan Malaysia untuk bersama-sama Yang Berhormat Menteri dan Deputi di atas pentas. Silakan. Baiklah hadirin sekalian, sebagai tanda kenang-kenangan berikutnya adalah penyampaian cenderamata. Untuk itu dijemput Yang Berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Salinan Malaysia untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan. Dan berikutnya dijemput Yang Berbahagia Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar untuk menyampaikan cenderamata. Baiklah, terima kasih diucapkan dan diharapkan dengan penganjuran program seperti ini dapat menaikkan lagi semangat kita untuk terus berusaha memberikan yang terbaik buat negeri Pahang, khususnya di daerah Terengganu ini. Sekali penghargaan buat semua yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam menjayakan majlis pada ini. Ayo berikan tepukan yang terbaru buat kita semua. Baiklah hadirin sekalian, selesai majlis menyebut Yang Berhormat Menteri dan Deputi Kehormat untuk turun dan duduk di tempat yang disediakan bagi sesi bergambar. Untuk itu majlis menyebut hadirin sekalian untuk berdiri di tempat masing-masing bagi sesi bergambar bersama-sama Chief Jabatan. Okey, tunjuk good. Baik, terima kasih diucapkan. Dengan selesainya sesi bergambar ini, maka berakhirlah majlis sambutan